ada satu perkara yang menarik di dalam isu ini, iaitu kita memang disuruh oleh agama untuk membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Ia adalah suruhan daripada agama dan suruhan daripada Allah Ta'ala sangat jelas berkaitan tentang hal itu, mendampingi Al-Quran dan sentiasa mengkaji Al-Quran. Jadi kita tidak boleh menjauhkan diri daripada hal berkenaan. Tetapi ada satu lagi isu, iaitu berkaitan tentang membaca Al-Quran boleh sesat. Hari ini menarik juga, walaupun bukan khusus penceritaan sembang kita pasal isu kenyataan Habib Bindan tadi, tapi ada kumpulan yang dia membaca Al-Quran dan dia sesat, iaitu yang disebut sebagai Ahlul Quran, ataupun hari ini kita sebut dengan anti hadis. Warak sebut Ahlul Quran. Jadi diorang ni pakai Quran saja, tetapi apa yang mereka lakukan ialah mereka mendahulukan hawa nafsu mereka. Mereka mencari bacaan-bacaan yang mereka tafsir dengan diri mereka sendiri. Itu mungkin yang disebutkan oleh Abang Sang Surya juga tadi. Iaitu dia orang tafsir dengan hawa nafsu. Dia orang memang tak rujuk ulama mana pun. Mereka lah ulama, kan? Jadi mereka terjemahkan ataupun mereka tadabburkan ataupun mereka tafsirkan Al-Quran itu berdasarkan kepada kefahaman nafsu mereka. So itu yang jadi masalah. Bila Quran sebenarnya dia tak boleh melangkaui sifat berkenaan. Ustaz Nazam mungkin boleh tambah. Tak ada tambah apa-apa, tapi apa yang sahabat kita sebut tadi tu, ada beberapa benda yang Syahabudin sebut. Satu tadi adalah perintah baca Quran ataupun perintah tadabbur ni adalah perintah Quran. Statement tu sangat tepat sebab Quran 4 kali Allah sebut perkataan tadabbur. 4 kali ni, dengan elok 4 kali Allah sebut perkataan tadabbur, 2 kali tuju dekat munafik, 2 kali tuju dekat kafir. 4 kali Allah guna perkataan tadabbur dalam Al-Quran, 2 kali tuju dekat munafik, 2 kali tuju dekat kafir. So tuan-tuan, kalaulah munafik kena tadabbur, kalaulah kafir kena tadabbur, so takkan Muslim tak boleh baca. Sebab perintahnya macam tu. Saya sebut untuk tentang semak semula. Saya ada nota kat sini. Surah An-Nisa ayat 82, Allah suruh munafik tadabbur. Surah Al-Mu'minun ayat 65, Allah suruh munafik tadabbur. Surah Sad ayat 28, orang kafir tadabbur. Surah Muhammad ayat 24, Allah suruh kafir tadabbur. Maksudnya 4 kali Allah suruh perkataan tadabbur, Allah suruh dekat non-Muslim tadabbur. Kesimpulannya, Muslim lagilah kena tadabbur. Itu satu. Yang keduanya, golongan yang kita sebut sebagai Quranis. Ahlul Quran. Saya benci sebenarnya apabila orang guna perkataan Ahlul Quran kepada golongan itu. Sebab seolah-olah macam pujian pula. Tapi saya tahu orang guna. Kadang-kadang orang sebut Quranis. Quranis tu seolah-olah pujian. Tapi dia untuk golongan itu. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan. Satu, actually mereka hijack lah istilah tu sebenarnya. Apa yang orang-orang yang dia tak mau rujuk hadis, dia nak baca Quran, kemudian dia nak tafsir Quran dengan Quran, ataupun lebih tepat tafsir Quran dengan otak dia sahaja ni tuan-tuan. Kalau yang tuan-tuan tulis pasal ayat mutasyabihat jangan takwil, ayat mutasyabihat jangan takwil tu, saya nak sebut kata, tuan-tuan study tentang ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat ni surah mana? Ali Imran ayat 7. Betul tak? Ali Imran ayat 7, ayat 8, ayat 9. Itulah sebut mutasyabihat mesti Ali Imran 7, 8, 9. Masih nak beritahu tuan-tuan. Bila tuan-tuan sebut pasal mutasyabihat, tuan-tuan nak bincang isu apa? Semua orang akan bincang isu tangan Allah, istawa dan benda-benda yang sebegitu. Sedangkan tuan-tuan, surah Ali Imran tak bincang pun pasal ayat sifat. Saya ulang balik Isu ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat ni dalam surah Ali Imran. Dan surah Ali Imran tak bincang pun pasal ayat sifat. Why? Sebab bila tuan-tuan study Ali Imran kulit ke kulit daripada ayat 1 sampai habis, tuan akan dapati bahawa kenapa intro surah Allah cakap pasal muhkamat dan mutasyabihat. Sebab ada benda dalam dunia ni yang benda muhkam jelas pun orang boleh mutasyabihatkan. Contohnya, golongan Quranis, dia baca ayat Quran yang jelas tapi dia boleh olah bagi nampak betul juga. Jadi mutasyabihat. Orang macam lepat. Dia baca ayat Quran. Ayat Quran tu jelas pun. Kita baca, kita faham. Dia baca, dia faham lain. Lepas tu dia menghasut kita untuk faham macam dia. Ayat tu muhkam, dia boleh memutasyabihatkan ayat tersebut. Ayat mutasyabihat surah Ali Imran tak cakap pun pasal ayat sifat. Tuan-tuan, ayat sifat ni, dia cuma satu cabang dari mutasyabihat. Ali Imran. Apa isu mutasyabihat yang Ali Imran sentuh? Habis je isu tentang ayat mutasyabihat tu, Allah sentuh pasal isu perang Badar. Tuan-tuan, mungkin Syahabudin boleh jawab. Tuan-tuan pun boleh fikir je. Umat Islam menang perang Badar tu mukjizat. Betul ke tak betul? Mukjizat.
umat Islam menang perang Badar? Mukjizat atau tidak? Jawapannya ya. Jumlah kita sikit, senjata tak ada, berisai tak ada, kuda tak ada, whatsoever tak ada, dan kita menang. Maksudnya perang Badar itu mukjizat. Soalan, dia tu mukjizat yang samar-samar mukjizat ataupun jelas mukjizat? Muhkam atau mutasyabihat? Kemukjizatan menang perang Badar itu. Kita kata jelas. Gila kot. 300 lawan 1000 kita menang. Kita pedang pun tak ada. Menang. Mukjizat dah tu. Tuan-tuan, bila ayat berikutnya Nabi Muhammad pergi cerita pasal ayat perang Badar kepada Yahudi. Yahudi kata, alah ini bukan mukjizat, ni kebetulan menang ya. Poinnya apa? Benda yang jelas, muhkam, bahawa kita menang perang Badar, muhkam jelas bahawa itu mukjizat. Yahudi memutasyabihatkannya. Yahudi mengsamar-samarkannya. Tuan-tuan, apa lagi benda jelas? Nabi Isa surah Ali Imran. Nabi Isa surah Ali Imran lahir tanpa ayah. Dan dia mengaku dia Al-Masih. Dia sebut Tuhan aku dan Tuhan kalian. Jelas. Kristian buat apa? Oh, dia Tuhan. Mulut dia kata, sembah Allah Tuhan aku. Dan Kristian boleh memutasyabihatkan ayat semuhkamat itu. Itulah isu yang Ali Imran bawa. Iaitu, ada ayat yang jelas, ada otak-otak dan lidah-lidah yang pandai twist bagi benda jelas pun mutasyabihat. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan bincang mutasyabihat, duk cerita tangan Allah, kaki Allah, betih Allah, turun, naik, atas betih ke, atas mukjizat masuk lain ke, tuan-tuan, pergi study Ali Imran lah. Saya nak cakap itu lah. Riak sikit tu. Tapi saya nak abang kata, hang study Ali Imran tak habis. Kalau baca Ali Imran untuk cerita ayat sifat saja, ni study Ali Imran tak habis ni. Tuan-tuan hanya pilih untuk baca ayat tersebut, nak pergi maki Wahabi pasal isu mutasyabihat. Dan Wahabi akan guna ayat tu nak pergi maki Asy'ariyah mutasyabihat. Tengoklah nanti Nodros akan baca dan juga Salman akan baca ayat sama. Tuan-tuan, ayat tu dia cerita pasal mutasyabihat. Asy'ariyah baca ayat tu, dia boleh explain bunyi betul Asy'ariyah. Salafi baca ayat sama, bunyi betul kat Salafi. Why? Benda muhkam macam tu pun boleh dimutasyabihatkan. Jadi tuan-tuan, boleh tak kita sesat dengan Quran? Jawapannya boleh. Terutama sekali kalau kita tak mahir. Memang boleh. Saya nak bagi contoh apa? Contoh, bukanlah ni, contoh biasa yang saya selalu bawa. Tuan-tuan, saya nak baca terjemahan yang Quran guna. Bukan saya terjemah sendiri, ni terjemahan Quran. Terjemahan yang ada kat rumah saya. Buku ni sesat tuan-tuan pun ada. Muhsanatu minan nisa illa malakat aimanukum. Surah An-Nisa 24. Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan yang bersuami. Dengar? Diharamkan bagi kamu menikahi perempuan bersuami kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Ayat tu kata, ni saya baca bahasa Melayu lah. Kalau orang baca bahasa Arab faham. Tapi dia baca bahasa Melayu. Diharamkan kamu menikahi perempuan bersuami kecuali hamba sahaya perempuan kamu miliki. So kalau hamba kita ada suami, boleh tak kita kahwin dengan hamba tu? Kalau tuan-tuan kata boleh, bermaksud tuan-tuan baru dia jatuh dekat kesesatan tersebut. Sebab tuan-tuan baca bahasa Melayu terus kata, boleh? Ataupun Al-Baqarah 178, saya baca bahasa Melayu. Ni bahasa Melayu yang bukan saya terjemah. Ni bahasa Melayu yang Quran sebahagian terjemah. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas yang berkaitan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Dengar? Wajib qisas, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tuan-tuan Asy'ariyah ke, tuan-tuan Salafi ke, tuan-tuan baca ayat tu terjemahan bahasa Melayu. Sekarang saya tanya tuan-tuan, kalau saya bunuh Siti, apa qisasnya? Saya bunuh Siti perempuan, saya lelaki merdeka. Ayat tu kata, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Guna mutasyabihat hang tu. Guna. Poin dia kat sini tuan-tuan. Itulah yang kita maksudkan sebagai baca terjemahan bahasa Melayu. Tuan-tuan, ada orang akan baca terjemahan bahasa Melayu ni. Sekejap dia berkata kata, sebenarnya kaedah yang benar sistem Malaysia ni tak guna sistem Quran. Sistem yang benar patutnya kalau lelaki bunuh perempuan, mana boleh bunuh lelaki tu balik? Pasal apa? Quran kata. Yang ni nama dia dua je. Goreng lebih ataupun ahli politik. Wallahu a'lam. Goreng lebih atau ahli politik. Padu Ustaz.